Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan salam sahabat ibu kandung Suluh Budiman. Yang pertamanya saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih, syabas dan tahniah kepada Bahagian Komunikasi Korporat UPSI, Majlis Profesor UPSI dan juga Perpustakaan Tengku Bainun atas pelaksanaan program Malim Sarjana. Program ini adalah satu program akademia yang akan mengetengahkan segala kepakaran ahli-ahli akademia, malahan pentadbir di UPSI untuk dikongsikan bersama masyarakat. Ini kita tekankan selaras dengan prinsip dan juga konsep University for Society agar ilmu-ilmu yang dicurahkan, yang disampaikan dapat diaplikasikan dan seterusnya membantu pembangunan masyarakat Malaysia yang tercinta. Kepada semua pengucap utama yang sudi mengorbankan masa, tenaga dan juga idea, saya ucapkan jutaan terima kasih dan semoga UPSI terus menerajui dunia kepimpinan pendidikan di Malaysia dan antarabangsa. Demi UPSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu kita dalam siri Malim Sarjana di UPSI. Hari ini izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama yang diberi Profesor Dr. Tajul Syuhaizam daripada Fakulti Seni, Komputeran dan Industri Kreatif. Hari ini izinkan saya juga untuk memperkenalkan kepakaran bidang saya, iaitu bidang seramik ataupun tembika. Hari ini juga saya ingin berkongsi tentang apa yang dikatakan tentang seramik versus tembika equal to tanah liat equal to manusia. Kalau kita lihat, seramik di Malaysia memanglah sangat luas penggunaannya. Namun demikian timbul polemik tentang apa itu seramik, apa itu tembika. Kalau hadirin dan hadirat menghayati, dua perkataan ini membawa definisi yang sangat-sangat berbeza. Seramik bolehlah kita istilahkan sebagai satu barangan yang diperbuat daripada tanah liat dan melalui proses pembakaran yang sangat tinggi. Produk-produk tembika, produk-produk seramik adalah merupakan daripada produk yang kita kelaskan sebagai produk sanitary ware, tableware dan juga produk-produk berteknologi tinggi. Jika kita lihat juga, istilah tembika itu merujuk kepada tembika yang diperbuat daripada tanah liat dan melalui proses pembakaran bersuhu rendah. Pembakaran bersuhu rendah ini kita kategorikan di bawah 400 darjah Celsius ataupun di bawah tahap vertification dalam istilah seramik. Apa yang boleh kita kaitkan antara tanah liat dengan manusia? Kita boleh merujuk kepada beberapa ayat Al-Quran yang dengan jelas menyatakan bahawa pengujudan manusia ini berasal daripada tanah liat. Seperti surah Al-Fatir, surah As-Sajadah dan banyak lagi surah-surah lain dalam kitab Al-Quran yang merujuk tentang kewujudan manusia berasal daripada tanah liat. Dan kalau kita lihat daripada sudut sains sendiri, tubuh manusia sendiri mengandungi mineral-mineral yang sama dengan kewujudan tanah liat. Mineral seperti magnesium, kalsium, besi, magnesium dan sebagainya memang terkandung di dalam dua jasad yang berbeza ini. Uniknya, tembika dan seramik ini adalah merupakan satu tanda budaya dalam ketamadunan manusia sejagat. Kita ikuti menyusuri sejarah kewujudan tamadun di Malaysia. Tembika adalah merupakan satu tanda tentang kemajuan teknologi kepada masyarakatnya. Di Malaysia, tembika ataupun bidang seramik ini boleh diukur kejayaannya menerusi jumpaan-jumpaan artifak yang terdapat di banyak lokasi-lokasi cari gali yang telah dijalankan oleh arkeologis di Malaysia. Sebagai titik mula, jumpaan tembika telah dijumpai oleh Tweedy pada tahun 1940-an dan 1950-an. So jumpaan-jumpaan tembika di Gua Cha di Kelantan dan juga banyak lagi di gua-gua
di seluruh Malaysia menunjukkan bahawa pembuktian tentang wujudnya kepandaian manusia pada masa tersebut mengoptimalkan penggunaan tanah liat sebagai bahan utiliti untuk kehidupan harian. Kini, kalau kita melihat industri seramik di Malaysia juga turut berkembang dengan wujudnya berbagai-bagai sektor industri dalam bidang seramik. Terdapat banyak produk-produk yang dihasilkan menerusi penggunaan tanah liat. Penggunaan tanah liat yang berkualiti tinggi seperti porselin digunakan dalam pengeluaran tableware dan juga untuk sanitary ware. Di sini ingin saya kongsikan beberapa karya hasil yang telah saya hasilkan menggunakan tanah liat. Sebagai contoh, ini adalah merupakan tembika, mangkuk tembika yang kita hasilkan menggunakan teknik potter's wheel. So, mangkuk ini selamat untuk digunakan kerana ia telah melalui proses pembakaran bersuhu tinggi dengan glaze yang selamat untuk kita gunakan pada aktiviti harian. So, saya galakkan masyarakat di Malaysia menggunakan cawan yang diperbuat daripada seramik. Selain daripada itu, barangan yang berupa seperti pasu ini juga boleh dihasilkan menggunakan tanah liat yang boleh kita dapati di persekitaran kita. Selain daripada itu, bahan penggunaan tanah liat juga kita boleh menghasilkan barangan berupa perhiasan yang kita boleh hasilkan seperti ini. Ini kita namakan dia manik seramik. Ini kita hasilkan menggunakan handmade yang tanahnya berasal daripada Lawas di Sarawak. So, masyarakat di Lawas, Sarawak juga telah mengadaptasi dan mengaplikasikan penggunaan tanah liat bagi penghasilan barangan manik yang diperbuat daripada tanah liat. Penggunaan tanah liat tidak terhad sebagai barang perhiasan, namun ianya juga boleh digunakan sebagai barangan utiliti. Barangan yang berupa seperti periuk belanga telah kita hasilkan daripada tanah liat. Sebagai contoh, ini adalah merupakan periuk yang kita hasilkan di Mambung, Kelantan. So, di daerah Kuala Krai, di Sungai Galas, berhampiran Kampung Bahagia, satu industri yang begitu lama telah berada di Tanah Melayu menghasilkan periuk sepegi ini. Periuk ini telah berusia lebih daripada 80 tahun. Dengan kemahiran tangan dan juga kemahiran local indigenous, penghasilan tanah dan barangan utiliti telah bersatu dan menghasilkan barangan yang berupa seperti begini. Di kesempatan ini, izinkan saya sebagai pengarah Muzium Pendidikan Nasional di UPSI ingin mengajak saudara dan saudari untuk bersama-sama Muzium Pendidikan UPSI menderma artifak. Kempen yang telah kita jalankan sempena MPN 10 tahun adalah untuk menggalakkan para hadirin untuk menderma artifak-artifak yang berada bersama saudara dan saudari untuk dijaga dan dijadikan sebagai tatapan generasi masa akan datang. So, percayalah bahawa Muzium Pendidikan adalah satu pusat yang akan menjadikan sebagai pusat pembelajaran melalui artifak. Hadirin dan hadirat yang dihormati sekalian, kalau kita melihat kembali dua tajuk yang saya bincangkan pada hari ini, seramik versus tembika equal to tanah liat dan manusia, membawa pengertian yang sangat luas. Nanti kita akan kupas lagi pada siri-siri yang akan datang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.